Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang 2.3 iaitu tajuknya ialah saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Yang ini awak boleh rujuk buku teks muka surat 28 dan 29. Jadi pada hasil pembelajaran ini ada 5. Awak boleh baca sendirilah. Okey, yang pertama cikgu nak terangkan istilah-istilah ini. Ada 5 istilah penting yang awak kena ingat dan hafal. Yang pertama ialah habitat. Apa maksud habitat? Ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Itu maksud habitat. Contohnya cacing, habitatnya adalah di dalam tanah. Kalau ikan, habitatnya di dalam laut. Itu maksud habitat, ialah tempat tinggal. Yang kedua, maksud spesies. Apa itu spesies? Ialah sekumpulan organisma mempunyai ciri-ciri yang serupa, saling membiak dan menghasilkan anak. Itu maksud spesies. Contohnya kat sini bunga teratai. Jadi ini ialah spesies yang sama. Keladi bunting ni. Ini ialah sama spesies. Yang seterusnya ialah populasi. Ialah sekumpulan organisma yang sama spesies hidup dalam habitat yang sama. Jadi ini ialah populasi. Satu ni spesies, banyak-banyak jadi populasi daripada spesies yang sama. Seterusnya ialah community. Maksudnya ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Itu maksud community. Contohnya ialah dalam ni ini ialah ikan berkomunikasi dengan larva nyamuk ni sebab ikan makan nyamuk jadi itu maksud community. Maknanya ni populasi ikan, ini populasi nyamuk. Jadi dua-dua ni berinteraksi antara satu sama lain, jadi membentuk community. Last kali maksud ekosistem. Apa itu ekosistem? Ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat, saling berinteraksi dalam komponen hidup dan bukan hidup. Jadi yang ini semua berinteraksi. Contohnya ni ialah ekosistem kolam. Dalam kolam ni ada pelbagai jenis spesies, ada pelbagai jenis komuniti, ada pelbagai jenis populasi. Jadi semuanya berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya pokok keladi bunting ni buat fotosintesis, mengeluarkan oksigen. Oksigen akan disedut pula oleh ikan ataupun siput dan sebagainya lah. Jadi bila berinteraksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. Contohnya benda bukan hidup tadi ialah oksigen. Jadi semua berinteraksi antara satu sama lain. Itu maksud ekosistem. Jadi ekosistem ni ialah yang paling besar dia punya kawasan. Okey. Seterusnya kita tengok keseimbangan ekosistem. Jadi ekosistem akan menjadi seimbang kerana semua bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Jadi spesies supaya kekal ada di atas muka bumi ni, kita kena bersandaran antara satu sama lain.
Yang kedua, organisma juga saling bersedaran dengan benda bukan hidup. Contohnya seperti air, cahaya, udara dan tanah. Jadi saling bersedaran ini akan mewujudkan ekosistem yang seimbang. Dan air sekali, ekosistem yang seimbang maknanya tak ada gangguan daripada luar. Maknanya semua ni berada dalam keadaan seimbang. Jika ada pokok yang ditebang, maksudnya ekosistem tu akan berubah. Ada gangguan daripada luar. Bila pokok ditebang, maknanya akan berlaku pengurangan oksigen dan peningkatan karbon dioksida. Jadi akan berubahlah ekosistem di situ. Itu maksudnya. Jadi kita kena kekalkan keseimbangan ekosistem supaya kita ni hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Okey, itu maksud keseimbangan ekosistem. Jom jalankan eksperimen 2.1 iaitu untuk menguji pengaruh suhu, cahaya dan kelembapan terhadap taburan organisma. Yang ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 30 dan 31. Dalam buku aktiviti pula muka surat 13, 14 dan 15. Yang ini cikgu akan buat bila buat eksperimen bila kita dah sekolah nantilah. Okey, yang seterusnya cikgu nak ajak ialah kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Kawasan tropika ni ialah kawasan yang menerima hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Macam kawasan di negara kita ialah beriklim tropika, hujan dan panas sepanjang tahun. Yang kedua, kawasan gurun pula ialah kawasan yang mempunyai cuaca yang panas dan melampau. Contohnya di negara Arab. Di situ ialah ada gurun ataupun gurun Sahara. Itu terlampau panas. Yang ketiga, kawasan tundra ialah kawasan yang mempunyai musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Itu maksud tundra. Maknanya kalau panas kejap, musim sejuk punyalah panjang. Itu maksud tundra. Okey, ini jadi semua ni hidupan akan berkomunikasi di habitatnya sendiri. Itu sahajalah berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.